Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan hasil projek inovasi yang telah kami hasilkan. Projek diberi nama Dapur Solar. Kegunaan projek adalah untuk menggalakkan penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui dalam menghadapi pengurangan sumber-sumber tidak boleh diperbaharui yang terhad. Manfaat projek adalah untuk membina alat yang menserap alam dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar, menjimatkan kos, meningkatkan taraf kesihatan penduduk dan mengurangkan pencemaran. Assalamualaikum, my name is Muhammad Akif Zikri. I'm here to present about the part that we improve in this project. First, we use a thermometer and a display. The thermometer will indicate the temperature in the box, and the display will tell us about the temperature in a digital form. After that, we use buzzer as alarm. The buzzer will on when the temperature in the box is so high. After that, we use a LED indicator. The green LED is to tell us that the temperature in the box is low, the yellow for the medium temperature in the box, and the red to tell us the temperature in the box is so high. We use a servo motor to move or open the reflector and the cover of the box. The cover will open about 90 degrees so we can use the prototype. After that, we use an ultrasonic sensor. This ultrasonic sensor is connected to the servo motor. We use a card to activate this ultrasonic sensor. When it detects the card is inserted in the place, the servo motor will on and the cover of the box will open. Anything else that we think that this project can improve is we can use a solar panel to charge the battery that we use for the Arduino. So we doesn't need more battery to use this prototype in the future. Besides we can charge the battery, we also can save power. Okey, kita teruskan pada bahan-bahan produk yang digunakan untuk penghasilan produk ini adalah projek CNI. Jadi kita teruskan pada bahan-bahan asas yang diperlukan iaitu kotak, aluminium foil, kepingan plastik, keras atau perspex, kepingan kayu. Bahan-bahan elektronik yang diperlukan ialah breadboard, jumper wire, buzzer, ultrasonic ringing module, servo motor, voltage regulator IC, DC connector, transistor NPN, kapasitor seramik 100 nanofarad, elektrolitik kapasitor 1 mikrofarad, resistor 4.3 kilo ohm sebanyak 3 unit, Arduino Uno, bateri dan temperature sensor. Saya teruskan pada prosedur ringkas yang dapat diterangkan secara ringkas dan pendek. Jadi kita hanya perlukan sediakan kotak berukuran seperti kotak kasut dan potong bahagian atas kotak supaya bahagian tersebut boleh buka dan ditutup. Balut keseluruhan dalaman kotak dengan aluminium foil. Part ini adalah sangat penting untuk melakukan penyerapan haba dan serapan haba yang sekata dalam kotak ini. Jadi sinaran matahari dapat merangkap semua haba-haba dalam kotak itu dan lakukan pemanasan secara sekata. Jadi letakkan kepingan plastik di atas permukaan dalaman kotak. Jadi kepingan plastik ini dilakukan untuk melakukan penyerapan haba dengan sekata. Dekatkan kepingan kayu pada bahagian belakang kotak. Kepingan kayu ini bertujuan untuk meletakkan semua bahan elektronik bagi proses kemasan. Jadi wire-wire tidak akan berserabut. Semua bahan-bahan elektronik kita letakkan saja di kepingan kayu itu. Untuk coding elektronik hanya memerlukan Tinkercad, software Tinkercad. Masukkan semua bahan seperti resistor, sensor, buzzer, transistor dan sebagainya. Lepas itu ia akan menghasilkan coding untuk dihantarkan kepada sistem Arduino. Buat turun saja coding itu dari Arduino IDE kepada Arduino Uno.
Sambungkan semua wayar dan semua bahan elektronik kepada breadboard yang selari dengan detail yang sama ditetapkan dalam Arduino. Ini bermaksud semua coding-coding itu mestilah synchronize, mestilah sama dengan wayar yang kita sambungkan pada breadboard itu untuk menjadi proses itu synchronize dan berkesan. Untuk mekanisme pula, servo motor digunakan untuk membuka dan menutup pintu kotak tersebut. Jadi kita tidak perlu menutup pembukaan atas itu secara manual, hanya memerlukan servo motor yang automatik. Buzzer akan bunyi apabila suhu telah mencapai tahap ditetapkan bagi tujuan pemanasan. Hai, selamat sejahtera. Saya Leslie dari kumpulan 6 dan hari ini saya akan membuat simulasi projek yang kita orang telah buat, iaitu dapur menggunakan tenaga solar. Okey, asas projek ni adalah dia menggunakan sistem reflektor. Di dalam dia macam ni. Lepas tu kita orang dia gunakan reflektor untuk pantulkan cahaya ke dalam box ni. Lepas tu kawasan di dalam ni akan jadi panas. Okey, apa inovasi dan kreativiti dan inovasi yang kita orang telah laksanakan dalam projek ni adalah kita orang menambahkan temperature. Lepas tu kita orang buat temperature sensor menggunakan LM35. Lepas tu selain tu kita orang gunakan servo motor untuk mengangkat reflektor ini pada 90 darjah. Ini adalah sambungan projek ini. Kita orang gunakan dua Arduino, satu untuk servo motor, lepas tu satu lagi untuk temperature sensor. Okey, kita mula dengan temperature sensor. Okey, kat sini kita orang menggunakan 3 LED. Setiap satu LED ni adalah color hijau, kuning dan merah. Okey, kalau hijau ni bernyala, maksudnya temperature dia 40 degree. Lepas tu untuk yang ni 70 degree yang kuning ni. Lepas tu yang merah ni 100 degree dan ke atas. Bila 100 degree dan ke atas, maka buzzer akan berbunyi. Okey, itu untuk temperature sensor. Di sini kita orang menggunakan bateri. Lepas tu yang ini untuk servo motor. Okey, di sini kita orang gunakan motion sensor atau ultrasonic sensor, dan servo motor 180 degree. Kat sini dia guna 9 volt arus. Okey, sekarang saya akan membuat simulasi untuk projek ini. Okey, yang pertama saya akan buat untuk yang 90 degree reflektor, angkat reflektor. Kita orang ciptakan sepatutnya dia guna kad untuk aktifkan servo motor tu. Bila kita orang cabut kad, dia akan turun. Masukkan, dia akan naik. Okey, macam tu. Untuk sepanjang kita menggunakan alat ni atau dapur solar ni, reflektor ni akan kekal pada 90 degree. So sebab itulah kita guna servo motor. Bila kita angkat sendiri macam ni, kemungkinan dia akan berubah-berubah. So reflektor tidak stay pada satu tempat, tapi bila kita orang gunakan servo motor, dia akan stay pada 90 darjah. Okey, itu untuk yang pertama. Okey, kita proceed yang kedua. Untuk yang kedua ni adalah temperature sensor. Di sini kita orang gunakan temperature Lepas tu yang ni guna LM35 untuk detect suhu. Okey, saya sebab kalau nak pergi luar untuk buat projek ni, dia akan ambil masa yang sangat lama. Di sini saya akan menggunakan lighter untuk panaskan temperature sensor ni. Okay. Dah lah kan?
lebih 100 degree. Tunjukkan degree ya. Settle. Begitu kira-kira. Anjas.